Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia Sementa menganggarkan antara 12 hingga 18,000 perusahaan kecil dan juga sederhana PKS terjejas akibat banjir. Pengerusinya Datuk William Ng berkata sumbangan itu pihaknya memohon supaya lebih banyak pertolongan diberikan kepada PKS yang terjejas akibat banjir buruk yang melanda Lembah Kelang. Katanya ramai ahli mereka telah melaporkan berdepan kerosakan teruk pada kenderaan, jentera dan juga stok dengan kerugian mencecah jutaan ringgit. Datuk William Ng pada ketika ini bersedia di talian bersama dengan kita iaitu Presiden Sementa. Datuk, terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Selamat pagi. Pertama sekali kalau kita melihat kerajaan memperuntukkan secara nilainya 150 juta ringgit dalam bentuk pakej bantuan untuk mangsa banjir khususnya buat PKS sendiri. Datuk juga ada menyebut sebelum ini dalam laporan juga kenyataan media untuk 3 bulan moratorium tanpa interest harus diperkenalkan bagi membantu PKS yang terjejas akibat banjir ini. Bagaimana perkara ini akan menjadi tambahan komplement kepada apa yang telah diumumkan dan juga bagaimana ini mengurangkan beban kepada PKS Malaysia? Ya, terima kasih. Lebih dahulu kami berasa amat suka citalah di atas kematian yang dilaporkan akibat banjir yang berlaku. Ramai yang hilang rumah mereka dan mengalami pelbagai kerugian. Pada masa yang sama, kita juga sedah ramai PKS turut mengalami kerugian teruk akibat banjir yang sama. Kami bersyukur kerana kerajaan menawarkan pinjaman sehingga 500,000 setiap syarikat dengan faedah rendah kepada PKS yang terjejas. Pinjaman ini kita boleh guna untuk perbaiki peralatan yang rosak. Tapi masalahnya begini, apabila PKS tidak dapat beroperasi kerana peralatannya rosak, gudangnya dibanjiri ataupun stoknya pun dah banyak rosak, bagaimana PKS terjejas ni nak bayar ansuran untuk pinjaman yang sedia ada? So kita jangan salah faham, pinjaman yang masih perlu dibayar. Yang kita mahu supaya dihentikan pembayaran dan faedah untuk 3 bulan supaya apa saja cash yang kita ada, kita gunakan untuk baiki alatan yang rosak dulu. Kita bayar gaji dulu. Kita pakai duit untuk tolong mana-mana pekerja yang teruk terjejas. Sebab itulah kita mohon kerajaan pertimbangkan dan syukurlah hari ini kita dengar kerajaan peka dan telah mendengar saranan kami dan mengumumkan moratorium selama 6 bulan. Dan juga Datuk, kalau kita melihat kepada bagaimana kerana apabila pandemik melanda, PKS ini terjejas dengan teruknya. PKS ini penting tulang belakang ekonomi dan juga yang sebahagian besar peluang pekerjaan kita adalah dalam sektor PKS. Penting untuk kita memberikan tumpuan. Bagaimana untuk kita melihat bahawa dalam tempoh 6 bulan ke hadapan ini amat mencabar buat PKS. Sudahlah dilanda dengan pandemik ini yang belum pun pulih, recovery proses lagi. Kini banjir pula. Apa lagi yang harus dilakukan setidaknya fokus untuk 6 bulan mendatang? Dan juga sebelum kita berfokus kepada 6 bulan seterusnya, Datuk. Saya rasa bencana ini berlaku pada masa yang memang amat sukar untuk perniagaan. Lebih-lebih lagi PKS kita baru nak bangkit selepas PKP yang sebelum ini. Jadi pada saya ada 3 benda yang boleh dan harus kita buat. Pertama, seperti yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri, kita bagi moratorium seperti yang dicanangkan dan diumumkan oleh Perdana Menteri. Kedua, kita percepatkan bantuan kepada yang terjejas. Tak perlulah kita nak berpolitik. Ini salah siapa patut bertanggungjawab, tak perlu. Kita percepatkan bantuan. Sampai pagi ini kita masih dapat laporan ada tempat yang airnya masih bertakung. Banyak lagi kawasan yang belum ada elektrik, belum ada internet. So kita solve the problem first. Terusnya kita mulakan kerja pembersihan dan perbaikan. Ketiga, dan ini penting, Sementa dah banyak kali menyeru supaya semua aktiviti siasatan dan pengawasaan cukai dihentikan sementara. Kita bukan minta jangan disiasat. Kalau ada yang salah, jangan kita lepaskan, kita tangkap, kita saman. Kenapa? Tapi kenapa sekarang? Ramai PKS dah kosong kepada mereka sebab nak bayar gaji, dia tak sanggup nak berhentikan pekerja semasa PKP. So, kalau dia salah, dia hutang HDN, tak apa kita saman. Tapi bagilah mereka masa, mungkin setahun ke apa, untuk menjana kembali cash flow mereka. Kita sama sekarang, maksudnya kita nak bankupkan mereka. Jadi, 3 benda yang kita mohon. 1, moratorium. 2, kita percepatkan pertolongan banjir. Dan 3, kita hentikan sementara siasatan penguasaan cukai. Okey, Datuk, bukan itu saja, kita melihat juga BNM juga menjadikan sejumlah 500,000 untuk pinjaman mudah bagi membantu PKS yang terjejas ini. Bagaimana untuk kita melihat bahawa angka ini adakah mencukupi? Mungkinlah kalau kita bercakap soal mencukupi, mungkin tidak cukup. Tapi untuk setidaknya mengharungi detik sukar akibat bencana banjir ini, adakah angka ini mencukupi untuk PKS kita? Ya, kita terima banyak laporan kerugian dari ahli kami. Ada yang rugi sampai berjuta. Contohnya ada sebuah syarikat di Kelang yang buat serbuk kopi. Semua mesin ini tenggelam, rosak terus. Stok biji kopi dia pun semuanya musnah. Kita kena faham, itu sahaja yang dia ada, mesin dan stok. Semua musnah. Dia dah berniaga 12 tahun. Dalam masa 24 jam saja, semua usaha dia untuk 12 tahun ini hilang. So
So siapa nak bagi pampasan? Jadi pinjaman bantuan bencana ini penting. Tapi pada masa yang sama, seperti yang kita kata tadi, moratorium juga penting. Okey. Datuk, kalau kita melihat juga ada juga insiden-insiden kecurian di premis-premis perniagaan, mungkin juga ini adalah sebabnya kerana keterdesakan itu. Namun insiden kecurian itu suatu perkara yang mungkin tidak boleh digalakkan. Itu adalah realitinya. Namun dalam keadaan keterpaksaan itu adalah perkara yang berbeza. Namun bagi PKS ini kerugian yang didepani pada ketika ini, bukan sahaja kerosakan. Bagaimana untuk kita melihat kawal selia ataupun pihak penguatkuasaan itu harus lebih tegas di kawasan-kawasan banjir ini kerana sudah pasti usahawan tidak dapat menjaga kedai mereka dan sebagainya. Apa yang boleh dilakukan dan juga harapan untuk PKS sendiri? Hati saya ni betul-betul sebab bila saya nampak insiden pecah kedai yang berlaku seperti yang kita lihat. Kita kena faham ini bencana alam. Kita seorang sahaja yang jadi mangsa. Peniaga juga jadi mangsa. Mereka juga ada keluarga nak bagi makan, ada pekerja, nak bagi gaji. So, tak perlulah kita nak merompak sampai barangan elektrik diambil, jam tangan mahal diambil. So, kita harap pihak polis akan ambil tindakan tegas terhadap mereka yang pecah kedai ini dan ambil langkah untuk mencegah kes-kes seperti ini dari berlaku sekali lagi. Kami faham keadaan sekarang masih lagi tidak menentu. Tapi saya berharap kita jangan mengambil kesempatan ini untuk mencuri. Seperti orang kata, jangan kita menangguk di air keruh. Datuk, mungkin terakhir sekali, kalau kita melihat kepada apabila berlaku bencana banjir seperti ini, untuk claim insurans itu, tuntutan insurans tersebut, ada prosesnya. Kita faham, ini adalah memang realiti lah dalam tuntutan insurans. Bagaimana ini harus dipermudahkan untuk PKS kita kerana dalam tempoh yang sukar ini, haruslah dipantaskan proses tersebut, harus dipermudahkan kerana ini adalah tempoh yang sukar dan ini adalah berbeza, unprecedented sebagai contoh. Bagaimana ini harus dilakukan? Betul. Jadi kita lihat ramai syarikat insurans dah keluarkan pernyataan pun akan percepatkan proses tuntutan insurans mereka. So kita berharaplah syarikat insurans ini betul-betul dapat meluluskan tuntutan secepat mungkin. Setiap kali kita ada bencana seperti ini, kita dapat banyak laporan insurans tak lulus ataupun yang tak bayar secara penuh. So kita haraplah kali ini pihak insurans dapat menjalankan tugas mereka sebagai warga korporat yang prihatin dan luluskan secara secepat mungkin tuntutan mana-mana yang terlibat. Okey, Datuk William Ng, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan kami. Ini adalah bagaimana untuk kita melihat kesan kepada PKS juga, bukan sahaja orang kebanyakan yang terima kesan. PKS juga kesannya berantai kepada pekerja, kepada ekonomi dan sebagainya. Kita harapkan kecekalan itu wujud dan juga proses itu lebih lancar untuk PKS kita untuk recover kembali dalam tempoh bencana berganda kalau kita sifatkan pandemik COVID-19 dan kali ini banjir.